Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Jumaat yang penuh barakah Pakcik Makcik Oto Arum. Hari ini saya ada cerita politik yang sangat-sangat panas Pakcik Makcik Oto Arum. Untuk julung-julung kalinya, pihak pendakwaan memberi last warning kepada Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dalam perbicaraan kes jenayah rasuahnya di Mahkamah Tinggi. Ya, berdasarkan laporan rasmi Mahkamah Malaysia hari ini, mendedahkan yang mana pihak pendakwaan dan hakim menegur dan memberi amaran keras, amaran tegas kepada Zahid Ponorogo yang tidak memberi kerjasama yang baik dalam perbicaraan kes jenayah rompakannya dalam Mahkamah Malaysia. Sangat-sangat mengejutkan, sangat-sangat menggemparkan. Zahid Ponorogo kena hantak, kena marah, kena ketuk kepala dia oleh pihak pendakwaan dan pihak Ya Arif Hakim kerana tidak menjawab soalan-soalan pihak pendakwaan dengan cukup profesional. Ini adalah tanda-tanda kekalahan yang sangat teruk kepada Zahid Ponorogo di akhir perbicaraan mahkamah nanti. Kerana pengalaman saya naik turun mahkamah, jika begini sikap atau attitude penjenayah yang tertuduh seperti Zahid Ponorogo ini tidak memberi kerjasama dalam perbicaraan mahkamah dengan baik, pasti dan pasti check in penjara Sungai Buloh. Sangat-sangat memalukan, sangat-sangat menjijikkan ya, dalam institusi kehakiman negara Malaysia yang mulia dan berdaulat itu. Zahid Ponorogo bersama peguam belanya tidak menghormati, malah kurang ajar dan biadab di hadapan hakim serta tidak mahu menjawab soalan-soalan yang sangat mudah diajukan oleh pihak pendakwaan kerajaan Malaysia. Dengan sikap kurang ajar dan biadab Zahid Ponorogo ini, seorang banduan penjenayah perompak penyangat, beliau berlagak samsing dalam perbicaraan Mahkamah Malaysia. Inilah perangai lanun perompak penyangat yang merasakan dirinya Tuhan, tetapi sebenarnya adalah pemimpin iblis, syaitan, dajjal laknatullah, merompak yang semakin takut disumbat dalam penjara Sungai Buloh. Ya, ini adalah realiti dalam perbicaraan mahkamah. Pemeriksaan balas dan soal jawab oleh pihak pendakwaan kerajaan Malaysia yang bertanya soalan-soalan panas kepada Zahid Hamidi sehingga tidak dijawab dengan begitu baik, telah menyebabkan pihak pendakwaan dan hakim memerintahkan Zahid Hamidi untuk memberi kerjasama. Zahid Hamidi, kamu bukan budak-budak kecil. Kamu lebih tua daripada saya. Saya mempunyai pengalaman dengan keluarga saya menang dalam Mahkamah Malaysia. Kenapa? Kerana kami menghormati institusi kehakiman Malaysia, kamar mahkamah yang mulia dan berdaulat itu. Kami menghormati pihak pendakwaan, kami menghormati lawan, kami menghormati Ya Arif Hakim yang cukup bijaksana mengadili apa sahaja kes jenayah dalam Mahkamah Malaysia. So kalau perangai Zahid Hamidi ini sampai kena marah, kena tegur,
kena last warning kerana kurang ajar dan biadab dalam prosiding mahkamah. Kalau sampai tahap begini kau kena hantar, kena smackdown oleh pihak pendakwaan dan hakim kerana gagal menjawab soalan-soalan daripada pihak pendakwaan kerajaan Malaysia, maka ini adalah tanda-tanda sial. Kamu confirm kalah Zahid Ponorogo di akhir perbicaraan mahkamah ini. 47 kes jenayah pertuduhan ke atas Zahid Hamidi, Presiden UMNO, melibatkan 12 pertuduhan pecah amanah, merompak mencuri dana Yayasan Akal Budi berpuluh-puluh juta ringgit. Zahid Hamidi juga dituduh atas 8 pertuduhan jenayah rasuah, menggunakan dana Yayasan Akal Budi sebagai tabung mengumpul duit-duit rasuah daripada tauke-tauke kroninya. Zahid Hamidi didakwa atas 27 pertuduhan jenayah pengubahan wang haram. Duit yang dicuri dalam dana Yayasan Akal Budi dicuci dengan cara untuk perbelanjaan peribadi Zahid Hamidi dan keluarganya serta konco-konconya. So 47 pertuduhan jenayah rompakan, jenayah pecah amanah, jenayah rasuah, jenayah pengubahan wang haram. Ini adalah pertuduhan jenayah yang sangat-sangat berat Zahid Hamidi. Ini bukan wayang politik lawak jenaka tau. Apabila semua skandal jenayah rompakan kamu didakwa, dibuka dan dibicarakan dalam Mahkamah Malaysia, mahkamah itu bukan gelanggang politik untuk kamu bersandiwara, untuk kamu bermain wayang, untuk kamu kurang ajar dan biadab di hadapan pihak pendakwa raya, di hadapannya Arif Hakim, di dalam kamar mahkamah rakyat yang mulia dan berdaulat itu. Jika sikap Zahid Hamidi dan peguam-peguam belanya ini tidak tahu menghormati kebebasan kamar mahkamah rakyat yang mulia dan berdaulat itu, maka saya tidak terkejut jika Zahid Hamidi kalah lagi atas 47 pertuduhan jenayah tersebut, pakcik-makcik Oto Arum. Sangat banyak pertuduhan jenayah, kes rompakan, kes pecah amanah, kes salah guna kuasa, kes rasuah, pengubahan wang haram ini Zahid Hamidi. Kau silap, kau salah, you are wrong if you think perbicaraan kes jenayah kamu ini Zahid Hamidi satu wayang politik. You are wrong. Pengalaman saya berhadapan dengan pendakwaan mahkamah bermotifkan politik bersama keluarga saya. Peguam-peguam hebat saya berpesan, kita kena lawan dalam Mahkamah Malaysia secara gentleman, secara profesional. Kita tidak akan berhujah secara politik, kita akan berhujah secara atas landasan undang-undang. So akhirnya saya menang bersama keluarga saya sampai sekarang. Saya hidup bebas. Tetapi kamu ini malang, sangat malang, sial dan cukup sial, memalukan dan sangat-sangat memalukan keturunan kamu Zahid Ponorogo. Akhirnya pihak pendakwaan dan hakim memberi last warning, memberi amaran terakhir, marah dengan kamu dalam prosiding kes jenayah kamu yang sangat banyak ini dalam Mahkamah Malaysia hari ini, bahawa mahkamah itu bukan kedai kopi, mahkamah itu bukan bilik Majlis Mesyuarat Tertinggi UMNO. Zahid Hamidi, kamu dibicarakan dalam kandang tertuduh selaku penjenayah dalam Mahkamah Malaysia. Mahkamah Malaysia itu tidak sama dengan kedai kopi, dengan bilik mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO. So adalah sangat-sangat wajar, sangat-sangat benar apa yang dimarahi, apa yang ditegur, apa yang dibangkitkan oleh pihak pendakwaan dan Yang Arif Hakim.
kamu Zahid Hamidi perlu memberi kerjasama apabila ditanya soalan oleh pihak pendakwaan di hadapannya Arif Hakim. Pihak pendakwaan adalah pegawai mahkamah yang bertugas dan diamanatkan oleh rakyat dan kerajaan Malaysia untuk menjalankan prosedur mahkamah secara adil, terbuka, atas prinsip rule of law ke atas kamu Zahid Hamidi selaku pihak tertuduh. Kalau kamu tidak jawab soalan pihak pendakwaan, kamu akan kalah Zahid Hamidi. Kalau kamu lari tajuk, lari topik, kamu kurang ajar dan biadab depan pihak pendakwaan dan hakim, kau confirm kalah ni. 47 kes jenayah rompakan, jenayah pecah amanah, jenayah rasuah, jenayah pengubahan wang haram. Yang mana bukti-bukti kamu merompak ini kamu sendiri serahkan kepada pihak Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia beberapa tahun lalu. So kalau attitude kamu ini tidak tahu menghormat institusi kehakiman negara, tidak tahu hormat pihak pendakwaan, pihak hakim, kalau kamu dan peguam-peguam bela kamu perangai seperti kebudak-budakan, tidak sopan, tidak memberi kerjasama, tidak profesional, tidak beretika, penjara Sungai Buloh akan sambut kedatangan kamu Zahid Hamidi. Apa kata pihak pendakwaan? Kata pihak pendakwaan, hati-hati Datuk Seri Zahid Hamidi, anda sekarang berada dalam mahkamah. Anda bukan berada dalam kedai kopi atau majlis tertinggi UMNO. Bila kamu ditegur, dimarah, dibagi last warning macam begini, ini membuktikan kamu tidak memberi kerjasama yang baik dalam prosedur mahkamah kerana kamu sengaja untuk melambat-lambatkan perbicaraan mahkamah kamu sendiri. Perkara ini dibangkitkan oleh pihak pendakwaan di hadapan Arif Hakim dan Hakim bersetuju. Kamu Zahid Hamidi sengaja bersikap kurang ajar dan biadab, tidak menjawab soalan pihak pendakwaan hari ini dalam Mahkamah Malaysia. So yang Arif Hakim menyatakan, kamu tak perlu jelaskan. Kamu hanya perlu jawab setuju atau tidak setuju. This is a very simple instruction, very simple question daripada pihak pendakwaan kerajaan Malaysia. So kalau pihak pendakwaan dan hakim pun sudah bagi last warning, sudah marah kamu, tegur kamu secara tegas, this is very disgusting. Ini sangat-sangat memalukan kamu. Kalau kamu ada maruah diri dan kemaluan diri, you patut tahu Zahid Ponorogo, bila kau tidak profesional dalam mahkamah, you lose, you kalah. Kalau hakim sudah bersetuju dengan pihak pendakwaan, kamu tidak jawab soalan, kau kalah ni. Tolong siap sedia. Kau jangan pura-pura steady, pura-pura senyum, padahal dalam hati kau tu dengan Najib Razak Rosman Mansur, kamu ni takut disumbat dalam penjara Sungai Buloh dan penjara Kajang. So perangai kau ni sama macam Najib, macam Rosmah. Kamu tidak bagi kerjasama dalam prosedur perbicaraan mahkamah sebab kamu mahu drag perbicaraan mahkamah tu sampai tengah-tengah malam buta. Kamu boleh lambatkan hukuman penjara Sungai Buloh, kamu boleh lambatkan prosedur perbicaraan mahkamah, tetapi akhirnya kamu yang malu. Zahid Hamidi, bosku Najib, bosku Rosmah yang amat saya hormati, ialah kamu memang terbukti merompak kamu sendiri mengaku merompak dalam mahkamah. Kamu gagal menafikan Zahid Hamidi dan Najib Razak Rosman Mansur. Semua bukti-bukti kamu mencuri, merompak, buat jenayah pengubahan wang haram, buat jenayah rasuah dalam Malaysia. Sebab itu kamu bersikap kurang ajar dan biadab di hadapan hakim, di hadapan pihak pendakwaan, dalam kandang mahkamah rakyat yang mulia dan berdaulat itu. So teruskan bersikap kurang ajar dan biadab. Teruskan kasih lambat kes mahkamah kamu ni.
Ending cerita dia tetap sama. Kalah. Confirm kalah. Kau tahu Zahid Hamidi kau confirm kalah, sebab itu kau bersikap kurang ajar dan biadab di hadapan hakim, di hadapan pihak pendakwaan. Begitu juga Najib, Rosmah. So teruskan bermain wayang politik dalam Mahkamah Malaysia. Saya cukup menghormati, menjunjung tinggi, salute and respect kepada pihak pendakwaan dan pihak Ya Arif Hakim kerana menegur banduan penjenayah, penyangak, pencuri, perasua ni seperti Zahid Ponorogo yang kurang ajar dan biadab sengaja melambat-lambatkan prosiding mahkamah mereka hari ini. Please take note, peguam-peguam hebat Zahid Hamidi. Perlu ada etika dalam perundangan dan institusi kehakiman negara. Saya sokong ketegasan pihak pendakwaan, ketegasan Ya Arif Hakim memarahi dan memberi last warning kepada Zahid Hamidi hari ini yang tidak menjawab soalan pihak pendakwaan dengan cukup profesional, bersikap sinis dan bersikap kurang ajar dan biadab di pihak pendakwaan dan di hadapan hakim hari ini. Apapun Zahid Ponorogo, teruskan berlagak samsing tai kucing dalam mahkamah dunia dan mahkamah Allah. Hari ini kau selamat kaya raya merompak mencuri bersama bosku Najib, bosku Rosmah. Kekayaan haram kamu ini dilaknat Allah, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilaknat berpuluh-puluh juta rakyat. So ingat Zahid Ponorogo, masa ini mulutku, mark my word, penjara Sungai Buloh dan penjara neraka Jahanam terbuka luas pintunya bermula hari ini di hari Jumaat yang penuh barakah. Sebelum PRU 15, Zahid Ponorogo, bosku Najib, bosku Rosmah dalam keadaan Ismail Sabri, Kerajaan Agung Kerajaan Malaysia, tu Dr. Mahathir Tan Sri Maidi Yassin tidak tutup beratus-ratus kes jenayah rompakan kamu ini Zahid Hamidi, Najib Razak, Rosmah Mansur. Dengan perangai kamu ini biadab dalam Mahkamah Malaysia, suka melambat-lambatkan perbicaraan mahkamah. It is confirmed. Pintu penjara Sungai Buloh, penjara neraka Jahanam Allah terbuka luas untuk kamu. Bertaubatlah dan takutlah kepada Allah. Zahid Hamidi, Najib Razak, Rosmah Mansur yang amat saya hormati, belum terlambat untuk bertaubat, untuk minta maaf dengan Allah, untuk minta maaf dengan berpuluh-puluh juta rakyat yang kamu rompak. Kita orang Islam Zahid Hamidi, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah kitab Al-Quran dan para ulama menghalalkan budaya merompak, budaya rasuah, budaya mencuri, makan duit haram ini di dunia. Zahid Hamidi, Najib Razak, Rosmah Mansur, tidak pernah kita diperintahkan oleh Allah mencuri, merompak, buat rasuah atas nama Islam, atas nama Melayu, atas nama Allah. Tak pernah. Atas nama agama, tidak pernah. Jangan diputar belitkan hukum hakam Allah, hukum hakam Al-Quran dalam Mahkamah Malaysia ini Zahid Hamidi, Najib Razak, Rosmah Mansur. Wahai 3 juta ahli UMNO yang beragama Islam yang amat saya hormati, bertaubat kamu. Boleh senang lenang merompak mencuri di dunia ni Zahid Hamidi, Najib Razak, Rosmah Mansur, tetapi hukuman yang Allah janjikan apa? Allah berjanji dan bersumpah dalam kitab Al-Quran, mana-mana pemimpin, mana-mana penguasa mencuri, merompak, buat rasuah macam kamu ni Zahid Ponorogo, bosku Najib, bosku Rosmah, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat, dijanjikan neraka Jahanam. Bersenang-senang dahulu, di akhir kehidupan kamu ini susah, mati melarat, jadi gila kamu ni. Disumbat dalam penjara Sungai Buloh, Zahid Ponorogo, bosku Najib, bosku Rosmah. Beratus-ratus tahun kamu ni dihukum dalam penjara dunia. Ini baru penjara dunia, belum lagi penjara neraka Jahanam Allah. Jadi pengikut-pengikut kamu yang menyokong kamu ni pun dijanjikan neraka Jahanam oleh Allah. Kami tidak larang kamu untuk merompak, mencuri, buat rasuah. Kamu disokong oleh 3 juta ahli UMNO, kami tidak larang. Tetapi ingat, kalau kamu susah, mati dalam penjara Sungai Buloh,
hina, sangat hina, jadi gila dalam penjara dunia dan penjara neraka jahanam Allah. Salahkan diri sendiri sebab kamu terlampau tamak dengan dunia ni, terlampau tamak dengan kuasa dunia, pangkat dunia, dengan duit haram di dunia ini yang kamu ambil secara zalim, secara kejam. Duit rakyat, harta negara kamu rompak hari-hari. So sekarang ini adalah pengadilan atas izin kuasa Allah Zahid Hamidi. Kamu didakwa dalam mahkamah atas 47 pertuduhan. Mencuri, merompak dana Yayasan Akal Budi. Semua ini kun fayakun. Sudah ditulis dalam kitab Lauh Mahfuz Allah Subhanahu wa taala di arasy-Nya. Subhanallah, ini tanda-tanda kebesaran kuasa Allah. Seorang Presiden UMNO, pemimpin Melayu Islam, bangga. Oh, jadi perompak, penyamung, penyangak, zalim kepada rakyatnya, menghalalkan budaya rompakan, budaya rasuah yang diharamkan Allah, yang dilaknat oleh Allah. Jangan berlagak seperti Nabi, seperti Rasul, seperti malaikat Zahid Hamidi. Sedangkan kamu ini adalah banduan penjenayah, penyangak, perompak yang sudah kalah pusingan pertama atas 47 pertuduhan jenayah rompakan. Kamu kalah, terbukti bersalah. Bukti itu kukuh. Kamu merompak. Jangan kamu berlagak seperti Nabi, Rasul, malaikat. Jangan kamu berlagak seperti Tuhan, bosku Najib, Zahid Ponorogo, bosku Rosmah. Sedangkan kamu ini adalah pemimpin dan penguasa iblis, syaitan, dajjal, laknatullah, bertopengkan manusia. Teruskan bersikap kurang ajar, berlagak samseng, berlagak seperti iblis, syaitan dan dajjal dalam mahkamah Malaysia. Pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala semakin dekat dan menghampiri kamu. Zahid Hamidi, Najib Razak, Rosmah Mansur yang sedang menonton video panas di hari Jumaat penuh barakah ini. Marah, kepanasan, koyak mental, berdarah, berdana lubang telinga kamu. Saya tak takut masuk penjara Sungai Buloh. Saya tak takut miskin. Saya tak takut ditangkap secara zalim, secara diktator, secara politik. Saya tak takut hidup susah dekat dunia ni. Hanya kerana saya mengkritik, menegur dan membongkarkan kes-kes jenayah rompakan kamu, Zahid Hamidi, Najib Razak, Rosmah Mansur, dalam mahkamah dunia dan mahkamah Allah. Dunia ini hanya sementara. Saya bukan hidup di dunia ini untuk selama-lamanya. Saya bukan matlamat hidup saya untuk jadi kaya raya, untuk jadi berkuasa sebagai Perdana Menteri kah, sebagai menteri kah, sebagai raja kah? Never. Kami rakyat, suara keramat rakyat ini akan terus menggegarkan dunia ini di seluruh dunia. Bahawa rakyat akan terus menang dan terus menang atas izin kuasa Allah. Untuk mengangkat kebenaran, keadilan, kedaulatan, undang-undang, keluhuran perlembagaan yang selari dengan hukum-hukum Allah. Bahawa pemimpin perompak macam kamu, bosku Najib, Zahid Ponorogo, bosku Rosmah, memang layak dihukum dengan seadil-adilnya, hukuman penjara, dan kena bayar balik 5 kali ganda duit yang kamu rompak dalam negara Malaysia berdaulat ini. Zahid Ponorogo, bosku Najib, bosku Rosmah, dalam mahkamah Al-Syarikah, mahkamah Singapura, dalam mana-mana mahkamah di luar negara, kes mahkamah kamu, kes rompakan kamu ni bolehlah ditutup. Dalam mahkamah negara Islam Malaysia berdaulat ini, kes jenayah rompakan kamu ini, kalau kamu perasan, Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansur, tak boleh ditutup. Kerana negara Malaysia ini, institusi kehakimannya bebas, merdeka, tidak dikawal oleh kuasa-kuasa besar asing. Institusi kehakiman negara kita bebas daripada campur tangan politik. Mahkamah kita adalah mahkamah berdaulat. Bosku Najib, bosku Rosmah boleh minta tolong daripada Donald Trump untuk tutup kes jenayah rompakan 1MDB mereka bersama anak kesayangan mereka, Reza Aziz, di Mahkamah Al-Syarikah. Tetapi sampai sekarang, Najib Razak, Rosmah Mansur gagal melobi di hadapan Agung, gagal melobi depan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, gagal melobi di hadapan polis Diraja Malaysia, di hadapan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk tutup beratus-ratus kes jenayah rompakan mereka. Begitu juga Zahid Hamidi.
Macam-macam cara kamu pakai nak tutup kes mahkamah kamu. Sampai hari Jumaat penuh barakah ini, Allah menjadi saksi, malaikat-malaikatnya menjadi saksi, Agung menjadi saksi, Perdana Menteri menjadi saksi. Kes mahkamah kamu tidak ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mahkamah Malaysia, negara Islam berdaulat ini yang dijaga oleh Allah dan malaikat-malaikatnya. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Ini Kingmaker, generasi baru sedang memberi syarahan Jumaat Barakah, khutbah Jumaat yang akan terus menggegarkan dunia dan menggegarkan arasy Allah. Ya, kami rakyat tidak takut mati, tidak takut dibom C4, tidak takut ditangkap, tidak takut masuk penjara, tidak takut miskin di dunia yang sementara yang hina ini. Kerana matlamat kami hidup di dunia adalah masuk syurga Allah. Zahid Hamidi, Najib Razak, Rosmah Mansur. Kami tak mahu bersekongkol dengan kamu ni, merompak, mencuri, makan duit haram bersama 3 juta ahli UMNO di tanah Islam berdaulat bernama Malaysia ini. Kami takutkan Allah, kami takutkan neraka Jahannam Allah. Tetapi kamu pemimpin-pemimpin UMNO, perompak, penyangak, pengkhianat, petualang, melawan hukum Allah. Wah, kamu lawan kuasa Allah. Kamu tunggang nama Islam, nama Melayu untuk merompak, mencuri, untuk menghalalkan jenayah dan dosa besar kamu buat rasuah ini di dunia yang dilaknat oleh Allah. Bertaubat kamu. Belum terlambat untuk bertaubat. Zahid Hamidi, Najib Razak, Rosmah Mansur. Saya sebagai Islam, kita bersaudara. Benda yang sesat ini, yang batil ini, yang zalim ini, yang cukup jahat ini, tidak boleh dihalalkan di dunia ini. Sesiapapun, mana-mana pemimpin, mana-mana penguasa, merompak duit rakyat, merompak harta negara adalah haram dalam kitab Al-Quran, adalah haram dalam Islam. Tidak dinafikan dalam percaturan real politik dunia akhir zaman. Semua pemimpin perompak, penyamun, penyangak, penguasa merompak harta rakyat dan harta negara. Ia memang boleh merompak, tetapi hukumannya apa yang berlaku kepada Zahid Hamidi, Najib Razak, Rosmah Mansur, pemimpin-pemimpin UMNO? Terkencing-kencing ketakutan dalam kandang mahkamah, pakcik-makcik Oto Arung sampai tak boleh jawab soalan. Seperti Zahid Hamidi hari ini sampai kena marah. Tengok apa berlaku dengan Zahid Hamidi, Najib Razak, Rosmah Mansur. Tidak tenang kehidupan mereka, pakcik-makcik Oto Arung. Tak boleh tidur malam, terpaksa makan ubat tidur sebab terbayang-bayang penjara Sungai Buloh, penjara Kajan dan penjara neraka Jahannam Allah. Kun fayakun. Atas izin kuasa Allah, Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansur kalah, tumbang, hilang semua pangkat jawatan kuasa mereka di Putrajaya. Dihancurkan oleh Allah, dihancurkan oleh berpuluh-puluh juta rakyat. Kejahatan, kebatilan, kezaliman tidak pernah menang dalam sejarah. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta bumi ini, Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansur. Wahai pemimpin dan penguasa perompak, penyamun, penyangak yang zalim di hadapan lebih 32 juta rakyat. Di musim harga barang yang sangat mahal hari ini, rakyat miskin semakin miskin. Di musim dunia akhir zaman ini, merompak, mencuri dan rasuah dihalalkan oleh pemimpin Islam, penguasa Islam. Rakyat Melayu, Bumi Putra, rakyat Cina, India, Sabahan, Sarawakian, orang Islam, orang bukan Islam, miskin semakin miskin, dizalim, ditindas dengan dasar ekonomi yang sangat zalim oleh penguasa perompak, dengan dasar harga barang yang sangat mahal. Ini adalah legasi politik Najib Razak, Zahid Hamidi dan UMNO yang bermaharajalela. Mencuri, merompak duit rakyat dengan cara menaikkan harga barang untuk memiskinkan rakyat. Teruskan. Kamu boleh selamat hari ini membunuh rakyat-rakyat miskin dengan cara merompak, buat rasuah, cuci duit haram, kasih naik harga barang, rompak duit cukai rakyat beratus-ratus bilion ringgit, rompak duit subsidi rakyat bilion-bilion ringgit ini. Bila kamu dihumban dalam lubang kubur, dalam penjara dunia, penjara neraka Jahannam Allah, jangan kamu sebut nama rakyat, jangan kamu sebut nama Jufazli Syahmat, jangan kamu sebut nama Allah. Untuk kamu halalkan semua dosa-dosa kamu merompak. Zahid Ponorogo, bosku Najib, bosku Rosmah. Siapa makan cili, dialah yang terasa pedasnya.
Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Zahid Ponorogo, bosku Najib, bosku Rosmah. Teruskan merompak mencuri. Teruskan menipu dalam mahkamah rakyat, mahkamah dunia, mahkamah Allah. Teruskan. Belum lagi kamu disumbat oleh hakim-hakim itu ke dalam penjara Sungai Buloh, penjara Kajang. Kamu sudah menggelupur seperti anjing yang tersepit, seperti cacing kepanasan. Ingat cakap saya ini. Kekayaan haram kamu, Zahid Ponorogo, bosku Najib, bosku Rosmah, geng-geng UMNO ni, hasil kebanggaan kamu merompak mencuri dalam Malaysia akan menghancurkan kamu satu persatu. Bukan saya yang hancurkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha berkuasa. Mana-mana pemimpin zalim, penguasa zalim yang membuat kerosakan di bumi Allah ini dengan memiskinkan rakyatnya melalui kerja-kerja merompak ini, lambat atau cepat, Zahid Ponorogo, bosku Najib, bosku Rosmah bukan sahaja akan mati mengejut, bukan sahaja jadi gila, dipenjarakan oleh Allah dalam penjara Sungai Buloh dan penjara Kajang, pakcik-makcik Otok Arun, tetapi mereka ini akan hina, sangat hina, disiksa oleh Allah dalam liang lahat kubur mereka, di padang mahsyar Allah, di neraka Jahannam Allah. Bertaubatlah. Minta maaf dengan Allah, minta maaf dengan berpuluh-puluh juta rakyat Zahid Ponorogo, bosku Najib, bosku Rosmah, orang-orang UMNO yang bangga merompak di negara Islam berdaulat bernama Malaysia ini. Akan bangkit satu generasi baru. Akan dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala satu generasi yang sangat-sangat berani menegakkan hukum-hukum Allah, menegakkan undang-undang Allah, menegakkan kebenaran dan keadilan demi rakyat yang dirompak dengan sangat zalim, sehingga dasar harga barang yang sangat mahal terus dibuat oleh kerajaan perompak geng bosku Najib dan Zahid Ponorogo di Putrajaya. Apabila generasi lama, generasi tua bangga merompak, mencuri, buat rasuah, menghalalkan perkara-perkara yang dilaknat oleh Allah, sehingga rakyat miskin semakin miskin, orang Melayu semakin miskin, orang Bumi Putra, Cina, India, Sabahan, Sarawakian dizalimi dengan dasar-dasar ekonomi merompak ini. Harga barang sangat mahal. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang menunjukkan kekuasaannya yang maha besar itu, yang maha hebat. Generasi baru seperti kami bangkit bersuara, tidak takut mati, tidak takut masuk penjara, tidak takut dibicarakan dalam mahkamah secara politik, kerana kami tidak ada jenayah merompak seperti kamu, Zahid, Hamidi, Najib Razak, Rosmah, Mansur, pemimpin-pemimpin UMNO yang amat kami hormati. Apapun, semoga cerita dan khutbah Jumaat ini menambahkan rasa keimanan, ketakutan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita pendosa hamba yang hina, pakcik-makcik Otok Arung. Jangan kita ikut perangai pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin tua dalam negara ini yang bangga merompak, mencuri, buat rasuah, makan duit haram bersama keturunan mereka untuk menghancurkan negara dan menghancurkan berpuluh-puluh juta rakyat yang semakin miskin bagi tahun 2022 ini. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat, pakcik-makcik Otok Arung. Terus menang dan terus menang. Suara sakti keramat rakyat yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha berkuasa di tanah Islam berdaulat ini, pakcik-makcik Otok Arung. Percayalah, pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa generasi tua yang bangga merompak seperti Zahid, Hamidi, Najib Razak, Rosmah, Mansur ini akan dihancurkan oleh Allah di hadapan berpuluh-puluh juta rakyat. Bukan saja dihancurkan di dunia, di neraka Jahannam akan dihancurkan. Kun fayakun, masin di mulutku. Zahid Ponorogo, bosku Najib, bosku Rosmah, jangan kurang ajar dan biadab depan hakim, depan pihak pendakwaan, di kandang mahkamah rakyat tu. Jangan kurang ajar dan biadab. Kalau kamu kurang ajar dan biadab, tidak jawab soalan, melambat-lambatkan prosedur mahkamah,
Allah Subhanahu Wa Taala confirm hantar kamu pergi penjara Sungai Buloh dan penjara neraka Jahanam Allah. Checkmate in game over. Zahid Ponorogo yang kena smackdown, yang kena hantam, yang kena marah, kena last warning oleh pendakwa raya, oleh Ya Arif Hakim dalam Mahkamah Tinggi Malaysia kerana melambat-lambatkan perbicaraan kes mahkamah sendiri hari ini. Penjara Sungai Buloh dan penjara neraka Jahanam kirim salam rindu. Zahid Hamidi, Najib Razak, Rosmah Mansur yang tercerit-berit keluar tai, terkencing-kencing ketakutan, jadi miskin, disumbat dalam penjara Sungai Buloh dan penjara neraka Jahanam Allah. Orang tamak selalu rugi. Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Sepandai-pandai kau ni, Zahid, Najib, Rosmah, mencuri, merompak, makan duit haram ni, sampai kena marah dalam Mahkamah Malaysia hari ini. Game is over bosku. Terima kasih.